Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu pada episod yang ke-60 ini, sambungan bahagian pertama, yakni nutraceutical based on the Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya nutraceutical berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bahagian yang kedua ini, kita akan sambung lagi makanan-makanan, obat-obat yang boleh menjadi makanan ataupun makanan yang menjadi obat sebagaimana yang telah didefinisikan oleh D. Fallis, mengatakan bahawa nutraceutical, it is defined as food or parts of food that provide medical or health benefits, including the prevention and treatment of disease. Dikatakan bahawa nutraceutical ini adalah makanan ataupun sebahagian daripada makanan yang boleh membawa menjadi obat ataupun manfaat kesihatan, termasuklah pencegahan dan begitu juga rawatan terhadap apa sahaja penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bahagian yang pertama kita telah ambil 4 nutraceutical ataupun makanan yang boleh menjadi obat ataupun obat boleh menjadi makanan. Di antara yang pertama kita telah ambil khasiat tentang madu. Madu pada dasarnya adalah makanan, minuman. Namun ia juga menjadi obat dan mencegah daripada berbagai-bagai macam penyakit. Yang kedua kita telah ambil habbatus sauda. Habbatus sauda ini adalah biji hitam ataupun dipanggil the black seed mengikut Avicenna, the Canon of Medicine, yang mengatakan bahawa habbatus sauda ini dapat menambahkan tenaga, energize the body, tenaga, dan membantu terhadap kepenatan ataupun depresi. Begitu juga khasiat habbatus sauda apabila dicampur dengan air panas suam dan dicampur sedikit madu lebah, ia dapat mencegah daripada penyakit batu ginjal ataupun prostat mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dan seterusnya, pada minggu ini kita akan ambil 3 lagi perkara-perkara yang dikatakan menjadi nutraceutical ataupun makanan yang menjadi obat-obat yang menjadi makanan. Seterusnya adalah keajaiban cuka tadi. Sebagaimana hadis daripada Muslim dalam sahihnya dikatakan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu pada satu ketika mengatakan bahawa Nabi SAW pulang ke rumah dan menanyakan isterinya jika pada hari itu ada apa-apa lauk ataupun makanan yang boleh dimakan. Maka Aisyah menjawab, kami hanya ada cuka ataupun khal. Maka Nabi SAW mengambil beberapa roti kering dan dicecah dengan cuka, dan akhirnya beliau mengatakan ni'mal idam al-khal. Mengikut Jabir, Nabi mengatakan sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya lauk adalah khal. Walaupun ulama berbeza pendapat, ada mengatakan Nabi sebut itu adalah hanya nak mengambil hati isterinya Aisyah. Namun secara scientific evidence ataupun scientifically proven, dikatakan bahawa memang cuka ini adalah nutraceutical yang mempunyai berbagai-bagai khasiat, lebih-lebih lagi mencegah sebahagian daripada penyakit. Dan dikatakan bahawa Nabi SAW makan mencecah cuka dengan mencecah roti dengan cuka.
sebagai makanannya apabila rumahnya tidak ada lauk. Begitu juga kita keadaan apabila kadang-kala kita pulang lewat, tapi isteri belum siap makan, makanan belum disediakan, maka sekiranya ada sekeping, 2 keping roti cecahlah dengan cuka, dengan syaratnya cukanya adalah organik, dan bukan cuka yang dikatakan uh, cuka yang dibuat daripada kilang ataupun penghilangan ataupun manufacturing vinegar. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah organik, yang asli, yang tidak ada campuran-campuran apa-apa, tapi cara perendamannya adalah murni. Dan dikatakan oleh Qadi Al-Iyad, vinegar is an ancient food and remedy. Bahawa cuka adalah makanan purba dan begitu dalam masa yang sama ia juga adalah ubat. Dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, vinegar is beneficial for an inflamed stomach. It suppresses bile and wards off the harm of strong medicine and stops something by force. Dikatakan bahawa cuka mempunyai berbagai manfaat, antaranya sekiranya perut kita ni ada peradangan, ada sesuatu yang tidak kena, yang boleh dia mencairkan hempedu-hempedu, dan begitu juga ia dapat menghambat daripada ancaman ubat-ubat yang keras ataupun drugs. Ini dikatakan oleh Yusuf dalam kitabnya Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Inilah dia contoh yang boleh saya cadangkan. Carilah cuka apple yang asli, yang organik, yang ada branded USDA dan dikatakan apple cider vinegar with the mother. Maknanya dia dengan dia punya zat-zat nutrisi yang asli. Dan seterusnya dikatakan bahawa cuka vinegar is a liquid condiment with a sharp taste, which is produced by turning alcohol into acetic acid through fermentation. Dikatakan bahawa cuka adalah makanan ataupun lauk yang cecair, yang mempunyai rasa yang sangat tajam, dan bagaimana diperolehinya. Pada asalnya cuka adalah alkohol ataupun khamar, tetapi apabila berlakunya perendaman ataupun dipanggil fermentation selama mungkin lebih 70 hari, ia menjadi acetic acid. It can produce from the juice of grapes. Ia dah boleh dapati dengan rendaman atau fermentation daripada anggur, oranges, beetroot, melons, sugarcane ataupun tebu, ataupun apples, ataupun berries, dan boleh juga diproses melalui kurma. Dan dikatakan scientists have also been able to produce chemically. Dan di kalangan saintis juga telah dapat memperolehi cuka apple ini ataupun vinegar apple secara chemical. Seterusnya, dikatakan cider vinegar helps against gastric inflammation and bile and prevent toxic medication. Cuka cider ini membantu mencegah terhadap gastric peradangan ataupun hempedu, dan ia juga dapat mencegah daripada ubat-ubat toksik. It also decomposes milk and the blood when it coagulates and helps to spleen, coats the stomach, constipates, quenches the thirst, and prevent tumors from occurring. Mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi, dikatakan bahawa cuka ataupun cuka vinegar cider ataupun cuka dapat mencairkan ataupun dapat memproses, membanyakkan susu bagi ibu yang sedang menyusu anak. Dan begitu
juga ia dapat mencairkan darah-darah yang beku di dalam tubuh badan kita, dan begitu juga ia dapat melapiskan perut-perut yang berbahaya jika ada ulcer, dan ia membantu bagi orang yang mempunyai sembelit, dan begitu juga ia dapat membantu menghilangkan kehausan dan mencegah tumbuhan tumus apabila ia berlaku. Lebih-lebih lagi musim pandemik ini kita senantiasa digalakkan setiap hari 3 kali minum cuka apple ataupun cuka vinegar dicampur dengan air suam 1 gelas lebih kurang 200 ml, diletak 1 sudu teh madu asli dan dikacau dan kita minum, kita sip. Apabila minum tu sip. Jadi apapun berlaku pada pandemik ini, virus, bakteria yang masuk di daerah mulut kita, ia tidak sampai ke paru-paru kita, ia dapat mencegah dan mematikan kuman dengan begitu cepat. Begitu juga ia bantu untuk proses pencernaan dan mencairkan phlegm ataupun lendir-lendir ataupun apa saja sisa-sisa makanan yang tebal yang masih mendap di dalam perut kita, dan begitu juga ia melunakkan darah dan melancarkan perjalanan darah. Seterusnya, bagi orang yang mengalami sakit gigi, bagaimana cuka dapat membantu? Dikatakan ia boleh komo-komo dengan 1 gelas air panas, diletakkan 1 sudu cuka ataupun cuka apple dan dikomo-komo untuk 5-7 minit dan disip sedikit demi sedikit kalau ada lebih kurang 1 sudu cuka yang dicampur dengan air panas. Jadi dengan kita sip itu di kerongkongan kita, kalau sekiranya ada kuman-kuman dan begitu juga di gusi-gusi kita, ia dapat membantu membunuh ataupun mematikan kuman. Begitu juga ia dapat melegakan tumbuhan-tumbuhan tumor ataupun panas, ataupun orang yang terkena bakar minyak panas, air panas, cepat-cepat kalau ia latuk, sapukan dengan cuka, insya-Allah ia tidak akan meletup ataupun keluar seperti belon. Begitu juga dikatakan menurut kajian ini oleh Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi bahawa cuka juga dapat semacam pelancar, memberi rangsangan selera bagi orang yang tidak ada selera untuk makan, dan ia melunakkan perut kita, dan lebih-lebih lagi ia menjadi kegemaran di kalangan masyarakat remaja, dan begitu juga mereka yang hidup di daerah panas. Namun cuka tidak boleh berlebih-lebihan. Dikatakan overuse of vinegar upsets the stomach and causes pain and indigestion and stomach ache and osteoporosis. Maknanya cuka ini tak boleh minum makan lebih daripada 2 kali sehari ataupun lebih daripada 2 sudu sehari. Kerana kalau ia berlebih-lebihan, ia boleh membuat akibat perut tidak enak ataupun mengakibatkan sakit perut, dan begitu juga ia boleh menimbulkan kereputan tulang bagi orang yang mempunyai masalah tulang yang reput dan kaki yang lemah. Dikatakan bahawa cuka juga diprescribe sebagai obat moden, sebagai moisturizer. Bagi orang yang mengalami kekeringan, ia boleh membasahkan dan melancarkan perjalanan air kencing kita. Dan begitu juga dapat menahan peluh. Dan it helps the stomach in digestion by breaking down the coarse fibers in meat and vegetables. Dan dikatakan bahawa cuka juga dapat membantu memecahkan, menghancurkan sisa-sisa makanan yang kita makan seperti protein yang yang kita makan yang tidak hadam.
ataupun apa-apa sahaja makanan yang kita makan, maka ia membantu untuk menghadamkan dan menghancurkan. Begitu juga ia dianggap sebagai alkaline ataupun antidot bagi orang yang terkena keracunan makanan. Bagi orang yang kena keracunan makanan, sebaik-baiknya ia minum cuka dicampur dengan air panas dan disip sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lebih kurang 1 gelas air suam dan ia dapat membunuh racun-racun yang terdapat dalam perut kita dan begitu juga cacing. Menurut Razi dikatakan vinegar softens the heavy humus in the body. Bahawa cuka dapat melembutkan humor-humor, lendir-lendir ataupun hempedu yang terdapat di dalam tubuh badan kita dan mengeringkan perut dan menghilangkan kehausan dengan cepat dan memberi perangsangan terhadap selera apabila orang yang tidak ada selera untuk makan menurut Syekh Yusuf dalam kitabnya The Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Dan mengikut Dr. Cyril Scott dan Dr. Maurice Hansen di dalam buku mereka tentang The Benefits of Cider Vinegar, manfaat tentang vinegar cider, dikatakan bahawa cider vinegar prevents diarrhea. Ia dapat mencegah daripada buang-buang air kerana ia mempunyai satu substan yang sangat padat dan begitu juga hebat, dan ia dapat stimulate ataupun merangsang pencernaan dan begitu juga menguatkan metabolisme kita. Ia dapat mencegah daripada sakit gigi, membunuh cacing-cacing yang terdapat di dalam saluran perut dan usus kita, dan seterusnya ia merupakan penawar tradisional ratusan tahun sejak dahulu lagi. Dan begitu juga dikatakan bahawa ia mencegah daripada diarrhea, ia memberi rangsangan terhadap pencernaan dan begitu juga menguatkan metabolisme dalam tubuh badan kita. Ia membantu untuk menghilangkan sakit gigi dan cuka juga dapat membersihkan saluran usus kita dan membunuh cacing-cacing di dalam saluran usus kita, insya-Allah taala menurut Syekh Yusuf Ahmad. Seterusnya dikatakan cuka juga dapat membantu untuk bagi orang yang mengalami kegemukan ataupun nak mengurangkan kolesterol di dalam tubuh badan apabila dapat ia amalkan 1 hari 2 kali. Sebelah pagi ia minum air panas campur sedikit dengan cuka asli tadi, dan pastikan ia bukan manufacturer vinegar. Maknanya kalau manufacturer yang dibuat oleh factory, kita akan lihat dia punya cuka itu begitu jernih dan cantik. Itu bahaya kerana kandungan asidnya begitu keras. Tapi kalau kita ambil yang organik daripada jenama bread with the mother. Begitu juga World Health Organization mengatakan bahawa keadaan sejahtera tubuh badan kita, jiwa, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan? Kesihatan itu menurut World Health Organization ialah kesejahteraan badan kita, jiwa kita dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi dan membawa kebahagiaan. Menurut Islam, seseorang itu dikatakan sihat. Bagaimana seseorang itu dikatakan sihat? Sahabat-sahabatku khazanah Islam harus ada 3 unsur, yakni kesihatan jasmani, kedua kesihatan rohani, ketiga kesihatan sosial. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah sakit? Ini telah dijelaskan di beberapa episod yang lalu. Kerana bagaimana hidup seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun gaya hidupnya ataupun pola hidupnya, yang mana selama seumur hidup Nabi hanya dia jatuh sakit 2 kali sahaja.
Seterusnya nutraceutical berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi dua buah yang ajaib ini. Menurut Syekh Az-Zuhaili, Allah memulakan ayat ini dengan bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun yang sering menjadi bahan makanan orang Arab dan atas nama buah zaitun yang diperah buahnya untuk mendapatkan minyak yang ajaib ataupun miracle oil. Memang dimaksudkan dengan perkataan at-tin dan az-zaitun di sini ialah kedua jenis buah-buahan yang masyhur di kalangan penduduk Palestin, negara-negara Arab, Jordan, Turki, Jazair, dan begitu juga Tunisia dan Mesir. Dan Nabi SAW dalam menurut beberapa kajian, buah zaitun dapat mencegah berbagai macam jenis bara dengan izin Allah, mencegah penuaan sentiasa awet muda, menyihatkan sistem pencernaan, membantu mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko diabetes, memperbaiki penglihatan kita dan mencegah asma ataupun semput. Wat-tini waz-zaitun, inilah dia buah tin dan begitu juga buah zaitun ada dua jenis. Yang hijau dan yang hitam. Ini sangat masyhur di negara Palestin, di Turki, di Jordan, di Tunisia. Dan inilah buah tin. Saya sangat ajaib. Pada 2 minggu lepas saya menziarahi sebuah kampung di Singapura yang dinamakan Jalan Buangkok ataupun Kampung Buangkok. Di sana terdapat buah tin yang begitu hebat, yang begitu segar dan daun-daunnya begitu besar. Dan buahnya sebenarnya buah tin ini dia melekat pada dahan, bukan pada sebelah daunnya. Jadi di sinilah yang mana di antara beberapa khasiat khazanah Islam, di samping buah tin dapat membersihkan kedua-dua buah pinggang kita dan dapat menghilangkan batu karang, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan begitu juga at-tin adalah sebaik-baiknya buah nutraceutical yang buah yang boleh menjadi obat kerana ia digunakan untuk mengeluarkan penyakit dalam tubuh badan kita apabila kita amalkan dengan aturan preskripsi yang betul. Abu Zahar mengatakan, sesungguhnya buah tin dapat menyembuhkan penyakit bawasir dan ia juga dapat menyembuhkan ruang kaki dan panau dan gout menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir. Nabi SAW berpesan kepada kita, kuliz zaita waddahinu bih. Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak rambut dan yang boleh disapu pada tubuh badan kita. Fa innaha min syajaratin mubarakah. Kerana ia datang asal daripada pohon yang diberkati menurut Imam Ahmad, At-Tirmizi, hadis Hasan. Dan begitu juga Imam Al-Hakim. Dan beberapa kajian yang telah dibuat oleh Ramadan Abdullah dikatakan bahawa apabila kita meruqyahkan, membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah pada madu, pada minyak zaitun, pada air, kerana ia dapat meningkatkan energinya. Dan ia juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah. Jadi sebab itu, kita lihat bahawa banyak khasiat buah tin, buah zaitun dan madu asli. Dikatakan honey and olive oil can be affected by sound. Apabila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ia dapat meningkatkan kadar energinya ataupun tenaganya. Satu kajian sahabat-sahabatku khazanah Islam pada 1986 yang dikatakan American ataupun European researcher, beberapa pengkaji-pengkaji di Amerika ataupun Eropah telah memberi perhatian begitu hebat apabila berlakunya satu seminar besar-besaran
Sehinggalah Dr. Grandi presented his research in 1985. Dr. Grandi telah mempersembahkan artikelnya dalam satu research dan membuktikan bahawa he proved that olive oil lower cholesterol level. Dia dapat membuktikan apabila orang mengamalkan minum minyak zaitun, ia dapat mengurangkan dan menghilangkan kolesterol. Sebab itu tidaklah satu perkara yang ajaib ataupun aneh. Orang-orang di Palestin, orang-orang di Turki, orang-orang di Jordan dan beberapa negara Arab seperti Jazair dan Tunisia, mereka mengamalkan minyak zaitun setiap hari dalam masakan mereka, dalam ulam mereka, dalam makanan siang dan malam, hatta bersarapan dengannya. Dan begitu juga setelah beberapa kajian yang menumpukan tentang manfaat olive oil atau minyak zaitun, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, dikatakan innaha min syajaratil mubarakah, bahawa rahsianya ialah kerana buatin ini adalah daripada pohon yang diberkati. Menurut hadis Imam Ahmad Tirmizi, hadis hasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadapkan kepada kita untuk menjaga kesihatan kulit kita, rambut kita dan sebagainya. Dikatakan kuliz zaita waddahinu bih. Maknanya makanlah minyak zaitun dan sapulah pada badan kamu. Fa innaha min syajaratin mubarakah, kerana ia adalah daripada pohon yang diberkati. Seterusnya kajian telah dilakukan pada 1995 melibatkan 2,564 kaum wanita yang terkena kanser payudara ataupun dikatakan bara payudara dalam sebuah artikel Archive of International Medicine 1998. Telah dibuktikan kesan bahawa risiko kanser payudara ataupun bara payudara dengan memakan minyak zaitun setiap hari selama 40 hari. Ini diambil lebih kurang 20 kaum wanita yang mengalami bara payudara dan disuruh mereka ni makan. Makan selama 40 hari. Maka setelah 40 hari dijadikan satu tes di dalam makmal ataupun mengikut kajian saintifik, dapat membuktikan bahawa mereka yang lebih banyak makan minyak zaitun dapat mencegah daripada kanser payudara ataupun dikatakan bara payudara. Ini mengikut kajian yang telah dilakukan pada 1995 dalam Archive of International Medicine 1998. Begitu juga kajian yang dilakukan oleh University of Oxford percaya bahawa minyak zaitun adalah sama efektif seperti minyak sayur dan minyak buah-buahan yang lain, dan membantu menghindarkan kanser usus ataupun kolon kanser. Caranya ialah makan 1 sudu minyak zaitun ketika perut kosong. Pastikan minyak zaitunnya adalah organic extra virgin olive oil. Apabila kita amalkan minum setiap pagi 1 sudu minyak zaitun yang asli extra virgin, dan begitu juga ketika perut kosong, pagi sekali dan petang sekali sebelum makan malam. Ia membantu bagi merangsang dan meringankan perut bermasalah dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh badan kita dan dapat mencegah daripada kolon kanser ataupun menghindarkan maknanya bara usus tadi. Dan inilah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Syekh Yusuf Haj Al-Ahmad. Di antara keajaiban minyak zaitun, dikatakan dapat membantu mengurangkan kolesterol, membantu daripada bara ataupun membantu daripada breast cancer, bara payudara, dan begitu juga saluran rahim wanita, bara rahim, dan begitu juga bara perut ataupun bara usus. Dan begitu juga minyak zaitun terbukti dapat mencegah daripada skin cancer.
ataupun orang yang mengalami stomach ulcer, perutnya pecah-pecah, ada luka. Jadi kalau kita dapat diamalkan, minum setiap pagi sebelum makan ataupun sarapan, 1 sudu minyak zaitun yang asli, organik, extra virgin, insya-Allah dengan izin Allah, dengan membaca bismillah, dengan baca Al-Fatihah dan ayat-ayat Quran yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, insya-Allah dengan izin Allah setelah 40 hari kita akan lihat dia punya kesan. Begitu juga satu persidangan di Rom 1997 bahawa para saintis telah merekomendasikan membuat satu artikel 30 muka surat dan dipersembahkan dalam persidangan ini di mana mereka dapati bahawa secara scientific research, mereka yang hidup di daerah Mediterranean, pemakanan yang sentiasa mengamalkan makan, minum minyak zaitun, mereka ini akan sentiasa sihat dan dicegah daripada berbagai macam penyakit kanser ataupun bara. Dan dikatakan consuming olive contributes to protecting against coronary artery disease and high cholesterol levels in the blood, high blood pressure, diabetes and obesity. Dikatakan dalam kajian ini bahawa mereka yang mengamalkan makan minyak zaitun, ia dapat menyumbang dan mencegah daripada penyakit jantung ataupun saluran arteri, penyakit saluran arteri, dan mereka yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah mereka, dan mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, penderita diabetes dan mereka yang mengalami kegemukan. Ia juga dengan izin Allah dapat mencegah daripada berbagai macam bara ataupun kanser yang sebagaimana telah saya sebutkan. Ini lebih kurang 7, 8, 9 jenis bara yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Haj Ahmad dalam kitabnya dikatakan Islamic Medicine, the Key to a Better Life. Dan seterusnya sahabat-sahabatku khazanah Islam. Begitu juga yang mana selain daripada yang kita sebut tadi 6 nutraceutical ataupun makanan-makanan yang boleh menjadi ubat ataupun ubat yang boleh menjadi makanan, selain daripada itu tambahan lagi seperti minyak zaitun, minyak miskul abyad, kasturi putih bagi orang yang mengalami masalah depresi. Kalau disapu tubuh badannya, ia dapat memberi ketenangan. Begitu juga daun sidir, bidara Madinah, ia dapat membantu daripada gangguan-gangguan makhluk halus ataupun jiwa yang tidak tenteram. Yang keempat, habbatus sauda. Yang kelima telah kita sebut kurma ajwa aliyah daripada Madinah. Dan begitu juga raihan ataupun basil, European basil, Thai basil, Indian basil dan sebagainya. Orang Melayu sebut daun kemangi. Yang ketujuh, madu asli yang kita telah sebut. Dan yang ke-8 tadi adalah air zam-zam. Kerana Nabi SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Maknanya air zam-zam itu menurut apa niat orang yang minum itu tadi. Kalau dia minum dengan niat agar Allah menghindarkan dia daripada berbagai macam penyakit, insya-Allah ia dapat membantu dengan izin Allah. Walaupun air zam-zam mempunyai berbagai macam mukjizat dan miracle, kita juga haruslah berusaha mencari apa? Ubat-ubat yang lain ataupun gabungan daripada ubat-ubat alopati, ubat-ubat naturopati, ubat-ubat homeopati dan herba-herba dan berbagai-bagai macam daun-daun, buah-buahan, sayur-sayuran, rimpang-rimpang, bumbu-bumbu dan sebagainya. Semuanya termasuk di dalam nutraceutical ataupun herba-herba. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, wal habbu dzul asfi war raihan. Dan Allah sebut raihan ini
mengikut Doktor seorang pakar Jamil Al-Qudsi daripada Jordan. Dia cuba menafsirkan ayat ini dengan mengatakan warraihan, semua jenis sweet scented plant, apa-apa sahaja herba-herba, daun-daun, akar-akar yang mempunyai jenis rasa wangi dan manis, ia adalah sebenarnya semua itu dianggap sebagai nutraceutical dan herba-herba yang Allah taburkan di atas muka bumi ini yang menjadi khasiat dan penawar daripada berbagai macam penyakit, dengan syarat kita mestilah membaca bismillah dan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dengan izin Allah. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik wallahu yashfiq bismillahi arqiq. Mudah-mudahan Allah membantu kita dengan dua jenis cara perubatan. Yang pertama, ubat-ubat yang ilahiyah daripada berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua alamiah yang kita sebut tadi, apa-apa sahaja nutraceutical, apa-apa sahaja buah-buahan, akar-akar, pucuk-pucuk, rimpah-rimpah, daun-daun, semuanya adalah nutraceutical ataupun obat yang Allah taburkan beribu-ribu di atas muka bumi. Hanya kita perlulah berusaha dan ikhtiar mencari obat yang sesuai. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit itu ada ubatnya dan penawarnya. Fa idza usibat da'u dawa, apabila bertembungnya, dijodohkan, dipadankan obat dengan penyakit, bari'ah, pasti akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Marilah sama-sama kita berdoa. Dalam musim pandemik ini, setiap hari saya mendengar daripada kalangan teman-teman, sahabat-sahabat, sahabat andai, adik-beradik, ipar duai dan sebagainya, hampir setiap hari mereka dijangkiti oleh virus COVID-19 ataupun Omicron ataupun Delta variant. Semoga Allah memelihara kita. Marilah sama-sama kita membaca doa-doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga bertemu lagi